لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirrah rubbama kunta musian, situ ya, fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa asba'u halan minka. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsan minka suhbatuk man huwa aswa'u halan minka. Ini kesan daripada as-suhbah, persahabatan banyak kesan dia. Ada kala bawa yang baik, ada kala bawa sebaliknya. Maka sini satu daripada pendedahan dibuat oleh Tun pengarang kita, iaitulah ada kalanya seorang itu musian, ya. Terkadang dia kata adalah engkau jahat, maknanya kita banyak melakukan kesilapan, ya. Tetapi oleh kerana persobatan tadi menyebabkan dia jadi rosak. Punca dia tengok sini. Terkadang adalah engkau tadi musian, melakukan kejahatan, maknanya jahat, maka diperlihatkan akan dikau kebaikan daripadamu oleh sahabat kepada orang yang terlebih jahat halnya daripadamu. Maka inilah yang terlebih besar afat penyakit yang masuk ia atas orang yang menyalahi barang yang telah disebutkan akan dia. Mana seorang tadi dia melakukan kesilapan, tapi oleh berkena berkawan dengan sahabat yang lebih tidak elok daripada dia, ya. Jadi dia akan mengatakan perkara itu tak apa, ya. Kita buat silap, tiba dia kata apa, bukan disuruh kita taubat, kita sekali je, orang lain lagi banyak, ya. Yang tak buat silap sikit dia, orang lain lagi banyak buat silap, gitu. Jadi tergendala kawan tu untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi makin jauh. Bila bersahabat dengan orang yang jauh, maka dia akan jadi lebih jauh dengan Tuhan. Sebab apa? Ni dia antara sebab dia. Kita buat silap pun bukan di prepare silap kita, dia tukang beri semangat buat jahat lagi. Alah, kita buat sikit saja, orang lain lagi, gitu. Ini buat sekali je, macam-macam. Jadi dia tak membantu kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita silap, dia tolong tegur, tolong nasihat. Dia tidak, ya, dia tukang tutup lagi, dia tukang tutup, makna soal maksiat kita, kesilapan kita baru sikit je, gitu. Tu ni dia kata rubbama, ada kala, terkadang tu mana engkau jahat, maka diperlihatkan akan dikau kebaikan daripadamu oleh sahabat kepada orang yang terlebih jahat halnya daripadamu. Berarti nak bersahabat, cari orang yang lebih baik daripada kita, supaya kita sentiasa memandang kita ni kurang, ya. Kalau kita berkawan orang tak baik, dia nampak kita baik, nampak kita baik, rosak. Dia macam budak belajar juga. Kalau dia berkawan dengan orang budak yang cerdik-cerdik, dia sentiasa merasakan dia kurang lagi, jadi dia sentiasa bersemangat. Tapi kalau dia berkawan dengan budak yang bodoh, lama-lama dia rasa dia pandai. Dia dapat nombor 15, dia berkawan dengan orang dapat nombor 40. Dia kata aku lagi 15 pandai lagi. Tapi kalau dia berkawan dengan orang nombor 1, nombor 2, dia rasa dia jauh lagi. Macam mana? Jika berkawan dengan orang yang lebih baik, maka kita akan sentiasa memperbaiki dan meningkatkan lagi aman kedudukan kita tadi. Kita buat maksiat, dia kata apa? Biasalah, orang lain buat juga, gitu. Kita pun habis lagi jam.
Patutnya dia beri nasihat, bahaya ni kalau malaikat maut datang ni kan kacau kita ni, tak sempat taubat ni kan. Itu makna kata terkadang engkau jahat maka diperlihatkan akan dikau kebajikan daripadamu oleh sahabat kepadamu orang yang terlebih jahat halnya daripadamu. Maka inilah yang terlebih besar afat, mana penyakit yang masuk ia dalam orang yang menyalahi, mana orang menyalahi barang yang telah disebutkan akan dia. Ya, mana sebutkan dia apa tadi? Itu satu kesalahan besar. Ya, bila kita silap mengambil sahabat, menyebabkan dia makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau bersahabat engkau akan orang yang terlebih kurang daripadamu amalnya dan terlebih banyak kesalahannya, maka hendaklah takut olehmu. Mana takut apa? Jauhkan diri daripada bersahabat orang yang seumpama ni. Ya, jangan bersahabat orang yang sedemikian. Orang sedemikian kita jadikan dia kenalan saja. Kenalan lain tuan-tuan ni, sahabat lain. Kenalan ni jumpa tanya hal dia, apa khabar, itu tak ada masalah. Ya. Kenalan lain, sahabat lain. Sahabat dia ibarat isi dengan kuku, rapat sungguh. Dia akan mempengaruhi. Itu sahabat. Ya. Sebab apa dia boleh pengaruhi? Sebab dia ngam. Itu kalau dia ahli dunia cari ahli dunia, kalau ahli akhirat cari, kalau ahlilah cari dia. Ada 3 peringkat. Yang wasak terus ahli dunia, langsung tak ingat akhirat. Dan naik sikit ahli akhirat, ayat di lagi atas ahlillah, itu lagi tinggi. Ahlilah tidak membawa kita melain terus ke Tuhan. Itu para awliya. Dan ini yang disuruh oleh Rasulullah SAW, disuruh oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Quran suruh apa? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bersama dengan orang yang siddiq hati dengan Allah Ta'ala, yang jujur, yang betul. Dan dalam hadis Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang tu akan terpengaruh dengan orang yang paling rapat dengan dia. Maka hendaklah kamu jaga-jaga, ya, siapa yang kamu nak jadikan teman rapat. Dan dalam hadis sudah disuruh, khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatuh wa zadakum fil ilmi mantiku. Itu yang terbaik. Siapa dia? Khiyarukum, orang yang terbaik di kalangan kamu, kata baginda Islam, ialah man zakkarakum billah ru'yatu, orang yang mana engkau jadi ingat kepada Tuhan oleh kerana engkau tengok aja wajah dia. Kita tengok dia je kita ingat Tuhan. Ini para mursyid, para murabbi, para awliya besar. Ya. Kan bila ulama besar, wali besar kalau datang ke masjid, kita datang dalam ramai, kita duduk kat dia, kita rasa kita silap kan. Kita duduk kat dia, Allah banyaknya dosa aku ni, jauhnya aku. Sebab nur dia kuat. Oleh kerana dia orang hampir, jadi kita dekat dengan dia, kita rasa kita jauh. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang jauh, kita rasa kita dekat pula. Dia ni jahat, aku lagi baik. Ambil. Jadi gituan. Jadi cari orang yang mana pandangan kita kepada dia menyebabkan kita dekat dengan Allah, ingat ke Tuhan. Ya, terpandang jadi atau ingat, sama ada pandang jasad zahir atau pandangan rohani ni. Kalau dalam tarekat dia banyak pandang rohani lagi kuat. Ya, rohani dalam sentiasa rabitah. Dia panggil rabitah, pertambatan hati kita dengan Allah dengan sebab sesuatu, memandang pada makhluk. Dan makhluk yang termulia je apa? Makhluk yang dekat dengan Tuhan. Dan yang dekat dengan Tuhan siapa lebih mulia? Wa Rasulullah SAW. Itu paling tinggilah, tak ada bandingan mana. Maka jikalau bersahabat engkau akan orang yang terlebih kurang daripadamu amalnya dan terlebih banyak kesalahannya, maka hendaklah takut olehmu. Ya, jauhkan mana. Melihat akan dirimu baik daripadanya, akhirnya kita rasa kita lebih baik daripada dia. Habis. Seperti dikata orang, apabila engkau dalam satu kaum, maka bersahabatlah engkau dengan yang terlebih baik mereka itu. Jangan engkau bersahabat dengan terlebih jahat, maka jahat engkau dengan jahatnya. Apa jahat kita? Kita akan pandang kita baik. Memandang kebaikan kita, hebat kita, itu satu kesalahan. Bahawa dia akan menjauhkan kita dari Tuhan. Dia akan melalaikan kita dari Tuhan. Kalau kita pandang kita kurang, kita sentiasa menghampirkan diri. Orang bila rasa dia kurang, dia akan berusaha mendekatkan lagi. Tapi kalau rasa dia dah baik, habis. Akhirnya dia nampak pula diri hebat, datang pula penyakit riya, ujub, sum'ah, habis. Itu menyebabkan jadi makin jauh dengan Tuhan. Wala'ayazabillah. Dan diceritakan orang bahawasanya Nabi Isa alaihi salam berkata kepada sahabatnya, dia bergolongan sahabat Hawariyin. Nabi Isa punya sahabat dipanggil Hawariyin, ya. Itu adalah hadis yang panjang kan. Nabi kata apa? Ala inna rahal islamu dairah paduru ma'al islam.
la inna fikum umara'an ya'maluna lakum la ya'anfusikum fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum qalu maza nasna ya Rasulullah qal kunu ka ashabi Isa nusyru bil manashir wa humilul alal khusyub mautatun fi ta'atillah khairun min hayati bin maksiati au kama qala. Ala, mana ketahui dan sedarlah bahawasanya roda pusangan Islam akan berpusing. Islam itu akan berpusing. Sekali dia naik, sekali dia ke bawah. Bila umat Islam faham tugas dia, maka Islam itu akan naik. Tapi umat Islam lalai, dia akan turun balik, dia berpusing. Dalam keadaan Islam berpusing, sekali naik, sekali turun, kamu kena paduru ma'al Islam. Kamu kena sentiasa dengan Islam. Dan sedarlah akan ada orang yang berkuasa di mana mereka ini menjaga kepentingan gunungan dia saja. Dia tidak mementingkan menjaga betul agar rakyat dijaga. Ketika itu kamu taat kepada dia, dia akan sesatkan kamu. Kamu tak taat kepada dia akan ambil tindakan kamu. Maka macam mana kami nak buat ya Rasulullah? Rasulullah kata kunu ka ashabi Isa. Kau kena tiru macam mana sahabat Nabi Isa. Ini kata golongan Hawariyin. Nusyiru bil manashir, sampai dia mempertahankan agama, dia kena tindakan digergaji kepala Allah. Kemudian jasad dia dihumilul alal khusyub, dipalang atas pohon kayu, ditafwid nak nakutkan orang. Itu cara dia, ya. Maka Rasulullah kata apa? Mautatun fi ta'atillah, kamu mati kena mentaati Allah khair, lebih baik min hayati, daripada kamu hidup fi maksiati, bergelumang dengan maksiat dan mungkar. Kamu mati kena mentaati Allah lebih baik daripada kamu hidup dalam keadaan menderaka dan maksiat akan Allah Ta'ala. Itu golongan Jawa dipanggil Hawariyin, golongan Nabi Isa. Kalau sahabat Nabi dipanggil sahabat, ya. Yang mengiringi sahabat dipanggil ashab ataupun sahabat-sahabat. Kalau yang membantu Nabi Isa dipanggil Hawariyin. Jadi Nabi Isa dicerita pada golongan Hawariyin, jangan kamu duduk kepada orang yang mati. Ini bukan mati hissi, ini mati maknawi. Pada makna jasad dihidup. Kalau dia dah mati, siapa nak duduk lama dia kan? Jangan kau berkawan, makna bersahabat dengan orang mati, maka mati hati kamu, ya. Maka kata mereka sahabat Nabi Isa atau golongan Hawariyin, mana orang yang mati? Siapa dia katakan mati itu? Ya Nabi Allah. Maka kata Nabi Isa, orang yang raghib pada dunia, orang yang sangat gemar dan gila dengan dunia. Hidup dia, pemikiran dia, jalan tidur bangun dia dunia. Ar-raghibuna fid dunya wal muhibbuna laha. Dan orang yang kasih padanya pada dunia. Kasih duduk di mana tuan? Qalbi. Qalbi ni rumah Allah, mana tempat kita dengan Tuhan. Tu maksud, bukan Tuhan duduk situ, urusan makrifat, tajalli semua duduk qalbi. Bila kita masukkan dunia, bila jadi rosak, ya, dia di jam ni. Jadi dunia kita ambil, tapi jangan bawa masuk dalam. Dunia jangan bawa masuk rumah, maksud dia, ya. Mana orang dia bahaya, dia letak di luar je. Sahabat Nabi ada yang kaya-kaya banyak, tapi tak masuk dalam Allah aja. Itu maksud baru kita selamat, ya. Bila kata ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam qalbiku melainkan Allah. Apa maksud? Tak ada dalam hatiku, tidak ada tumpuan kasih, sayang, cinta, rindu melainkan Allah Ta'ala, boleh selamat. Tapi bila letakkan raghib, cinta dia dengan dunia, akhirnya apa? Dia gadai benda lain. Sebab orang yang cinta, dia sanggup menggadaikan apa saja demi mendapat kasih sayang daripada orang yang dicintai. Jadi kalau dunia dia letak dalam, akan digadai yang lain. Habis masuk agama, kan digadai, wal'ayazubillah. Tapi kalau dia letakkan Allah di dalam qalbi, Islam di dalam, mana dia sanggup gadai yang lain. Itu keadaan dia begitu. Sebab orang bila bercinta, dia akan buat apa? Janji dia dapat kasih sayang daripada orang yang dicinta. Maka orang, zat yang paling mulia cinta ialah Allah Ta'ala, ya. Itu makna mahabbah yang paling tinggi kita dengan Allah Ta'ala. Itu kata siapa? Nabi Isa AS, kau jangan berdekat dengan orang yang mati, nanti kau pun mati juga. Mati apa? Mautul qalbi, hati itu akan mati. Maka bila tanya siapa dia orang yang mati hati? Orang yang gila ke dunia dan terlampau kuat kasih dia kepada dunia. Orang lain ambil juga dunia, orang tak ambil. Kita bukan malaikat, kita perlu makan, minum. Tapi dunia hanya kita jadikan sebagai keperluan. Jangan jadikan dunia sebagai matlamat, ya. Dia matlamat, keperluan dia beza tu. Matlamat lebih tinggi, ya. Fokus hidup kita, matlamat kita ialah Allah, ya. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamulah kemuncak segala-galanya.
Jadi nokta hidup kita ialah dia. Kita berjalan, kita hidup, mati segala, biar sentiasa dalam keridaan dia, baru dia selamat. Ya, dan itu benda paling besar dalam kehidupan insan. Wa ridwanum minallahi akbar. Redha dari Tuhan itu lebih besar. Bila redha Tuhan, kita kena buat perintah dia. Apa perintah dia? Itu untuk kita kena belajar. Ya, itu untuk ilmu kena ada. Mana mungkin manusia boleh buat perintah Tuhan kalau dia tak tahu apa Tuhan suruh. Ya, mesti dia kena tahu dulu. Sebab ilmu tu penting. Ya, pencerahan tu penting. Sebab tu program besar, kita buat program besar. Program tak akan mula, tak boleh buat kecuali dia kena beri taklimat dulu. Ya, awal-awal program mesti ada taklimat. Ya, dia akan bentangkan taklimat gini. Baru dia jalan program. Ini dia datang tak ada taklimat. Nak buat apa? Congang tak ada taklimat. Maka taklimat kita tu Al-Quran wal hadis tu taklimat. Dalam hidup dunia tu taklimat dia. Ya, kita jangan lari daripada garis panduan dia. Bahawa perjalanan dia cantik, betul maknanya. Tu kata Nabi Isa alaihi salam, ya Allah. Jadi orang ahli dunia ni kita jadikan sahabat. Kita jadikan dia kenalan ni. Ya, sebab kita kena berkenal. Nak sampaikan mesej Islam pun kena kenal, kan? Kawan sahabat, kawan banyak dah. Sahabat kena pilih. Sebab sahabat ni dia rapat betul. Ya. Dapat kalau sahabat tu dia ada mahabbah lagi kuat. Engkau aku engkau. Ada jadi macam tu kan. Ya. Dan ada demikian itu membawa kepada redha, kepada nafsunya bila dia berkawan dengan orang yang ahli dunia, dan melihat kepada kebaikannya, iaitulah asal tiap-tiap kejahatan. Akhirnya apa yang orang tu buat tak baik pun dia nampak baik. Dia berubah ni. Dan jangan engkau bersahabat dengan sekalian orang yang kemudian kata, jadi tiap-tiap kejahatan jangan engkau bersahabat melainkan dengan orang yang arif pada Allah Ta'ala. Dia bersahabat dengan orang yang kenal betul Tuhan. Sebab bila orang tu dia kenal betul Tuhan, nasai dia akan tunduk betul kepada Allah. Dan bila kita sama dengan dia, insya-Allah kita dapat menjalani jalan Allah Ta'ala dengan betul. Dan tiada jalan kepada mengenal dia, mengenal Allah Ta'ala, melainkan dengan zahir asar ma'rifah. Mana bila ma'rifah, maka dia ada kesan dia. Kesan orang kenal apa tuan? Dia akan rasa cinta, akan rasa gerun. Dia dua je lah. Ya, seseorang tu dia akan dua sifat secara umum, ialah dia ni garang dan dia ni lampau baik. Dua sifat akan lahir. Jadi kalau dia kenal Ta'ala, dia akan dua jamal wal jalal Tuhan dia akan nampak. Di situ dia akan dapat maknanya duduk betul jalan dia. Jalal adalah kekerasan dia, jamal ialah kelembutan, kekasih sayang dia. Bila dia kenal betul siapa dia Allah Ta'ala, nasai dia akan rapat dan tunduk. Dan tiada jalan kepada mengenal dia melainkan dengan asar makrifat, kesan makrifat di atasnya, iaitu apa? Kesan dia zuhud dalam dunia. Sebab orang bila kenal Allah Ta'ala, kalbi dia confirm akan rasa rindu, confirm akan rasa kasih. Sebab kalbi manusia, ya, jubilatil qalb yuhib ila man ahsana ilaih. Diperangaikan hati manusia tu, dia akan kasih kepada orang yang banyak buat baik kepada dia, kan? Orang tu buat baik kita ingat dia. Maka siapa lebih dari Tuhan dalam membuat baik? Siapa dia? Dan tak ada dia. Dia pemberi sebenarnya, dia pengurnia sebenarnya, segala-gala dia yang punya. Tak ada, sehingga diri kita pun dia yang punya. Tu makna dialah pemberi sebenar. Dialah yang paling hebat, dia paling kaya, paling cantik, paling hebat, segala-gala dia. Segala kesempurnaan dia. Manusia pula segala kekurangan tu milik makhluk. Jadi hati memang confirm, kalau dia kenal dia, mesti dia terjatuh hati dengan Tuhan. Dia kalau kenal Tuhan, confirm dia akan jatuh hati. Dan bila hati ni telah jatuh dengan Tuhan, asyik dengan Tuhan, dia berpaling pada lain tak? Dia tak akan berpaling. Orang makan tu dapat makan paling sedap, tunjuklah kan lain tak nak dia. Ya, dia dah makan special punya kan, orang tunjuk lauk lain dia tak nak. Sebab tu dalam kaedah mensedikitkan makan satu ibadat, qillatu ta'am hal ibadah. Mensedikitkan makan adalah ibadat. Maka untuk sedikit tu Imam Ghazali buat satu contoh.
Kalau sekiranya diletakkan depan kita makanan yang sedap dan yang tak sedap, mana nak makan dulu? Kata Imam Ghazali, makan yang sedap. Dia kata, wah makan sedap, bukan nak kau nafsu, bukan. Bila makan yang sedap dulu, makan dia akan jadi sedikit. Dia dah makan sedap, dia tengok tak sedap, dia nak makan tak? Tak nak dah. Tapi kalau dia makan tak sedap dulu, dia nampak yang sedap, dia makan lagi tak? Nak lagi. Lama 3 pinggan dia makan. Jadi maknanya bila dia dapat sedap, dia tak nak yang tak sedap. Begitulah bila dia dapat kesedapan qalbi dia dengan Allah Ta'ala, dia takkan paling buat lain. Dapat kesedapan qalbi bila dia kenal. Bila dia kenal, itu yang penting. Mengenal Tuhan ada dua. Satu dengan cara ilmiah, itu peringkat basic, mengenal, membeza. Yang satu lagi peringkat takarrub, mendekatkan diri. Jadi kena banyak zikrullah, ya, zikir banyak, insya-Allah hati kita makin rapat dengan Allah Ta'ala. Habis. Jadi cari orang yang kenal Tuhan, kita dapat dengan dia para aulia, masya-Allah. Banyak keberkatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana demikian tu kata muallif, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amal baraza min qalbin raghib. Ini rahsia sifat az-zuhdu. Ya, zuhud di mana apa? Hati dia tumpul dengan dunia. Ada dunia tak apa, tapi jangan dia apa panggil menangkap. Dia tak menangkap, bahkan tumpul. Ya, kalau dibentangkan dia, kalau dia duduk dengan orang kaya miskin sama je. Ya, istiwa uzzammi wal madhi minal ammah, ataupun istiwa bagi dia sama enten, ya. Antara ghina kayu wal fakir. Itu menandakan hati dia tak tergantung. Dia berkawan orang miskin, dia kawan kaya, supa je ada apa. Tapi kalau kawan orang kaya lain macam rasa tu, maknanya hati dia rosak. Hati dia ada sangkutan pada benda lain. Dia bila hati disangkut dengan hanya kasih dengan Tuhan, dengan makhluk tu serupa je. Ya. Jadi sini dia rahsia besar. Dalam hadis-hadis Nabi sebut apa di antara dia? Ya. Man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allum wa hadahu bila hidayah. Siapa yang zuhud dengan dunia, Tuhan akan ajar dia sendiri. Allamahullahu bila ta'allum. Ini cara ilmu laduni panggil. Wahadahu bila hidayah, dan Tuhan beri hidayah, tak ada siapa beri petunjuk, Tuhan terus direct. Ini panggil ilmu laduni. Satu lagi ilmu iktisabi, yang kita belajar semua tempat-tempat ni, guru semua itu iktisab, cara usaha. Yang ini cara pancaran terus, dengan syarat dia bersihkan kalbi. Jadi orang yang zuhud tu mana? Orang yang telah bersih kalbi daripada makhluk semua, Tuhan cempakkan benda itu. Ini di antara dia. Di sini ceritakan kelebihan bandingan orang buat ibadat antara zuhud dan yang sebaliknya. Sebab dia kata ma qalla amal, tidak dikira sedikit, ya, tidak sedikit amal yang zahir dari hati orang yang zahid. Menisbah kualiti, kalau buat amal orang yang zahid semayang 2 rakaat, orang yang hati kuat dengan dunia tak zuhud ni, dia semayang 1000 rakaat, tak sama kan. Yang 1000 rakaat tu kosong, hati tempat lain. Orang yang zuhud, hati dia dengan Tuhan, diangkat di atas takbir, hati dia mi'raj ke hadrat Tuhan. Ya, tak boleh lawan. Bawa 2 rakaat, belum banyak lagi. Itu maknanya. Sebab nilaian semua di dalam. Nilaian di dalam. Dan tempat tilik Tuhan pun dalam. Ya, qalbi kita. Tiada sedikit amal yang zahir daripada hati orang yang zahid. Sebab disebut hati dalam di tempat tilik Tuhan. Ya, orang yang hati dia tidak lagi diikat dengan makhluk, bermakna hati dia sudah lepas mi'raj, naik ke atas, itu kepada alamil malakut jabarut. Sebab dia dapat makrifat lebih tinggi. Dan tiada banyak amal yang zahir daripada hati orang yang gemar akan dunia. Bila orang tu gemar pada dunia, dia buat amal banyak tapi tak jadi, kosong kan. Sebab tak ada kualiti. Yang ni tanam padi 1 ekar, yang ni tanam padi 20 ekar. Yang 1 ekar tu dia jaga betul-betul, masya-Allah. Ya, yang ni tegak aja. Ya. Yang ni punya padi rokok, dia punya padi i'tidal. Tegak, ambil api cucur jelah bakau. Sebab dia tak jaga. Tak baja, tidak pantau, tidak racun, tidak, akhirnya habis. Rosak. Walaupun nampak banyak tapi tak ada kualiti. Yang ni tak. 1 ekar dia punya jaga, masya-Allah. Dan dia ada penjagaan obat besar dalam amal ialah az-zuhdu.
Zuhud ni dipanggil apa? Sifat baja besar. Kalau sebuah racun terbaik, dia akan bunuh segala afat penyakit dalam. Jadi amal dia cantik. Kalau sedikit, kalau banyak lagi lah. Yang ni tiadalah sedikit amal yang zahir daripada hati orang yang zahid. Zuhud tu sifat. Orang yang bersifat dengan zuhud dia panggil zahid. Itu bezakan ni zuhud ni zahid apa benda. Kalau zahid mana kena pada orang dia tu. Orang yang bersifat dengan zuhud dia panggil zahid. Zahid dalam dunia kerana amalnya diterima. Itu jadi besar. Sebab apa diterima? Sebab bersih. Orang yang bila dalam kalbi dia tidak zuhud, bermakna makhluk ada dalam kalbi dia. Orang ada dalam kalbi dia. Bila orang dalam kalbi dia, dia buat ibadat kena orang. Dia buat ibadat orang puji, suka orang sanjung, suka orang kenal. Dia tak terbuka pintu makrifat kan. Sebab kita kena buang. Jangan ada perasaan kita supaya kita dikenal atau orang besar kita semua kena buang betul. Ya, kalau Tuhan kenalkan dia tu tak apa. Ya, dia tak nak tapi Tuhan kenal tu lain. Ini dia cari itu yang tak boleh. Kalau kita terkenal, siapa lebih terkenal daripada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW orang paling terkenal. Belum ada dunia lagi dah terkenal, nama terpampang di atas lah. Ya, sehingga Nabi Adam kata, siapa nama yang kau gandingkan dengan namamu ya Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kekasihku. Lalu Nabi Adam bertawasul. Fatawassala Adamu min zambihi faqad ihtada ma yaqtadi bi abihi. Nabi Adam bertawasul dengan keberkatan Rasulullah SAW. Oleh kerana tersilap dia makan buah dalam syurga. Itu besarnya martabat Nabi. Tapi Nabi kata apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku penghuluan Adam tapi aku tidak berbangga-bangga. Sehingga Rasulullah kasut dia koyak pun dia jahit sendiri kan. Kalau Rasulullah angkat dia pun nak jahit, berebut sahabat. Ya, itu tawaduknya baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Atau kata kerana apa dia terima? Kerana selamatnya daripada segala afat penyakit yang binasa. Sebab bila ada zuhud dia tak berpaling pada makhluk, cantiklah. Tapi kalau tak ada zuhud dalam kalbi dia ada makhluk, ada orang, maka diibadat kena orang. Lepas tu dalam satu kitab besar wali besar ditulis imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang ni macam dia tengok unta kan. Apa maksud dia? Orang ni tak ada tarik kat dia. Dia tidak ada perasaan nak menarik orang pandang dia dan dia pun tak nak orang kenal dia. Selamat. Tapi kalau dia ada nak biar orang pandang dia, orang pandang hebat, habislah rosak. Akhirnya yang jadi mangsa amal tu. Amal itu digunakan untuk menarik perhatian orang supaya orang puji dia, wah dia ni warak, dia ni zuhud dan sebagainya. Jadi akhirnya ramal dia rosak. Sudah bercampur dengan racun mungkin ya. Adapun orang zuhud ada kosong. Dia dengan Tuhannya, masya-Allah. Dan maksud hak kita ada yang Tuhan kenal pun daripada segala hamba tu kepada hati. Dia nak tengok dalam tu. Zuhud sifat hati, semua sifat dalam tu. Tuan tengok dalam kalbi dia cantik, ada kewarakan, ada zuhud dia ada kan, takwa dia ada, makrifat ada, masya-Allah. Maka orang tu sangat dikasihi oleh Allah Taala ya. Tuan tak tengok luar. Innallaha la yanzur ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila ma fi qalbikum. Allah Taala tidak tengok luaran kita, tapi Tuhan nak tengok dalam tu. Ya, dalam tu menandakan siddiq di dengan Tuhan. Luar banyak orang dia berlakon tuan ni. Orang munafik dia berlakon dengan Rasulullah, dia jubah melerit Abdullah bin Ubay kan, semayang belakang Nabi. Ya. Akhirnya turun ayat mendedahkan sifat-sifat dia. Maknanya luar dia boleh berlakon, tapi dalam bila Tuhan dedahkan ayat turun habislah. Orang munafik cukup dia takut bila turun ayat zaman Rasulullah SAW menyingkap dia punya perangai dalam. Ya. Jadi yang dia buat tu pura-pura. Sebab dalam tak betul. Tapi kalau dalam betul, masya-Allah, cantik. Dan maksud mana kendak Tuhan di sini daripada segala hamba tu apa? Kepada kalbi, hati dia mereka itu, supaya seperti yang telah tersebut dalam hadis bahawasanya Allah tidak menilik ia kepada segala rupa kamu. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Tak tengok pada suar, rupa luar. Walakin yanzur ila ma fikum, dan senyata Allah menilik ia kepada segala hati kamu. Ada tak hati itu wujud ikhlas? Ada tak hati itu mahabbah, rindu dengan Tuhan, rapat dengan Tuhan, sifat zuhud dan sebagainya? Kalau ada itu, masya-Allah, memancar nur dia cukup cantik dan apabila telah sunyi hati, mana kosong daripada kasih kepada dunia. Ya, kasih pada dunia itu penyakit kanser besar dan kena buang tu. Hubbud dunia.
ra'su kulli khati'ah. Kasih ke dunia kepala segala kejahatan. Satu kuliah kan tuan, adik-beradik tuan ya. Adik-beradik. Abang duduk sini, adik duduk sini. Satu kuliah. Bila tiba saja cerita dia pun tuan, hilang kenal abang dia. Dia ada tanah. Ya. Di tanah ni nama abang dia. Nama dia sebenarnya tanah tu abang dia. Ya. Jadi bila dia kata nak tukar tanah, abang dia kata tak apalah, dia kata. Bukan kata tak tahu abang ni tanah tu. Ya, tapi nama dia. Jadi abang dia pun tak kisah, tak payah tukar tanah. Bila berlaku pengambilan tanah, habis. Dah dapat duit kat juta, abang dia kata mana duit abang punya? Mana ada abang punya tanah? Nama saya tu dia tengok. Ni hubbud dunia bila masuk kan. Ya, dia tengok duit kalau 100,000 dia tahu dia main juta, dia keli mati dia berpinau. Ya, abang dia kata kan tanah abang tu. Mana ada? Abang tengok dia dalam geran nama siapa? Kan nama saya tu gitu. Termenung abang. Itu baru sikit. Ya, belum lambat banyak lagi tu. Tu. Hub dia ada kasih dunia tu hilang. Dah hilang pertimbangan, dia tak tahu tu tanah abang dia. Pada adik-beradik kuliah, satu kuliah duk ngaji, dia main pom nafsu gegau terbalik kan ni, nauzubillah. Dan hanya menilik kepada segala hati kamu, dan apabila telah sunyi hati, mana bersih daripada kasih kepada dunia, maka diamalkannya pada lawanannya. Ya, mana tak ada, dia dapat lawannya zuhud, kerana hati itu tiada sunyi daripada sesuatu dan lawannya. Raghib dengan zuhud dia berlawan tu. Mana kalau hati itu ada zuhud, raghib pada dunia hilang. Tapi kalau hati raghib dengan dunia ada, zuhud pula hilang. Ya, dua benda yang tak boleh bertemu dalam satu masa. Ya. Jadi bila dia bersih, masya-Allah. Bila cawan dah bersih, layaklah dituang. 1000 jenis air boleh tuang. Air apa tuang dah bersih. Tapi kalau cawan tu kotor, ada najis, kita tak tuang, walaupun air mineral pun tak tuang. Itu makna kalbi kita bila bersih je, tunggu, memang ada fight limpahan dari Allah Ta'ala. Ya, farriq galbak minal aghyar yamla bil ma'arif wal asrar. Kamu bersihkan kalbi kamu, nasihat Tuhan akan tuang dengan berbagai-bagai fight limpahan-limpahan hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab dia kata fa iza tahura kamulat tathiru ruh minal aghyar. Kaedah dia fa iza kamulat tathhir, apabila sempurna penyucian roh minal aghyar daripada makhluk. Itu makna zuhud itu. Ya, washtarakat 'alaiha, dan memancar syumusul anwar. Makna bila dalam bersih, Tuhan akan pancarkan nur. Jawab dia kusyifat bi asrarizat, dia akan dibuka sir zat Allah, dia akan nampak. Wa anwaru sifat, dan anwar sifat akan Tuhan buka. Ya, ketiga itu fagharakat, karamlah dia fil bahri tauhid, dia akan karam dalam lautan tauhid yang tinggi, allazi kalla anhu al-ibarah, kelu lidah enam ibarat tingginya tauhid yang Tuhan buka. Wala talhaqu, dan tidak menghubungi dia al-isyarat, isyarat pun tak ada, dan terlampau tinggi. Dan itu dia panggil huwa tauhidul khas. Yang kita bincang ni semua tauhid khas. Ilmu tasawuf ialah tauhid khas. Ilmu sifat 20 tu tauhid am. Tauhid am nak membezakan kita dengan makhluk supaya akidah kita sah. Bila tauhid khas, dia naik atas lagi, dia nak membina kemesraan dengan Allah Ta'ala. Itu beza dia. Itu dia kata al-lazim ma'rifah, yang sebenarnya lah. Bila sempurna bentan tathhirur ruh, sucinya ruh. Dan penyuci tadi apa? Az-zuhdu. Sifat zuhud dia menyucikan dalaman kita. Ya, maka cantiklah kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kerana inilah firman Allah Ta'ala bagi Nabi Daud alaihi salam, jikalau ada engkau kasih akan daku, ya, kalau sekiranya in kunta tuhibbuni, kalau mu kasih akan daku wahai Daud, maka fakhrud, keluarkan olehmu akan kasih dunia dari hatimu. Sebab kasih duduk di hati. Kalau kamu kasih ke aku, macam mana kasih nak masuk? Kasih dalam ada dalam tu, sila buang yang lain. Kasih. Dunia kita jangan bawa masuk dalam. Dunia kita letak kat luar je. Ya, dunia kita letak luar. Sahabat-sahabat semua dunia letak atas tapak tangan. Dalam kalbi dia Allah Ta'ala. Tapi kalau dia pusing, Allah Ta'ala letak luar, kalbi masuk dunia, habis jawab terbalik kan. Dia akan rosak. Maka bahawasanya kasih kepadaku dan kasih kepada dunia itu tidak boleh berhimpun keduanya dalam suatu hati selama-lamanya.
Ya, selama mana tak boleh berhimpun. Tu benda dipanggil ad-didan la yajtami'an. Dalam ilmu mantik dia panggil benda did, benda berlawan dia tak boleh berhimpun. Ibarat malam dengan siang. Datang siang hilang malam. Datang malam hilang siang. Gerak dengan diam. Bila gerak diam tak ada. Kalau diam ada, gerak tak berlaku. Ya, dua. Panjang dengan pendek. Itu semua benda dipanggil lawan dengan did. Dia ada lawan dengan nakid, ya, lain. Lawan dengan did lain. Did mana tak disantun tu. Tinggi dengan rendah. Bila ada tinggi, rendah tak ada. Kalau rendah, tinggi tak ada. Dia tak boleh satu masa, tinggi pun dia, rendah pun dia, tak ada. Ya, itu benda. Jadi begitulah kasih dengan Allah Ta'ala dengan makhluk dia bertentang tu. Kalau ada, yang ni tak masuk. Kalau ni ada, yang tak masuk. Maka dia suruh keluarkan kasih kepada yang lain selain Allah Ta'ala. InsyaAllah dia akan dapat berbagai-bagai kurniaan besar daripada Tuhan, ya, itu futuhat, ma'arif dan sebagaimana yang telah diberikan kepada orang yang telah melakukan pembersihan yang tersebut. Allah. Kemudian dan adalah amal yang saleh, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Karim.